Hai, salam sejahtera. Jadi dalam video ini, kita akan belajar untuk menentukan ejen penoksidan dan ejen penurunan berdasarkan kepada nilai keupayaan elektrod piawai. Jadi sebelum ini, kita telah belajar bagaimana dapat nilai ini, iaitu E0 dia. Okay. Dan juga ini adalah siri keupayaan elektrod piawai. Jadi untuk dalam video ini, kita akan menggunakan siri ini. Okay. Jadi konsep dia senang saja. Cikgu bermula dari nota dulu. Okey, jadi nota dia sangat simple. Atom ataupun ion yang mempunyai E0 yang lebih negatif. Yang lebih negatif adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Boleh ingat macam ni. Okey, saya ulang. Jadi ada 3 konsep yang saya harap murid-murid boleh hafal, iaitu atom ataupun E0 yang lebih negatif, dia lebih senang membebaskan elektron. Itu yang menyebabkan dia jadi terminal negatif dan lebih mudah mengalami tindak balas penoksidaan. Jadi ingat, bila lepas elektron, dia adalah penoksidan dan adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Boleh ingat 3 ni. Okey, jadi kita boleh ingat lebih negatif. Jadi lebih senang macam mana nak buat? Nil negatif, lepas elektron, menjalankan penoksidaan dan ejen penurunan. Nah, bila penoksidaan, kita tahulah dia adalah ejen penurunan. Boleh? Saya ulang. Kalau lebih negatif, nampak? Kalau lebih negatif, jadi dia senang melepaskan elektron dan menjalankan penoksidaan. Dan dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Lebih kurang macam inilah murid-murid gunakan cara untuk hafal. Okey, sebagai contoh, very simple, antara argentum dan magnesium di sini adalah magnesium Mg, argentum adalah di sini. Okey, yang manakah ejen penurunan? Jadi kita tengok siapakah lebih negatif. E0 dia yang mana lebih negatif. Jadi E0 untuk Mg adalah lebih negatif. Okey, maka dia adalah ejen penurunan. Itu saja. Okey, kita tengok penerangan dia. Okey, nilai E0 Mg adalah lebih negatif. Negatif 2.38 kan? Okey, ini positif. Jadi lebih negatif. Maka atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron seperti saya tunjuk tadi. Negatif. Lebih mudah melepaskan elektron. Menjalankan penoksidaan. Okey, dan ejen penurunan. Dan dia adalah ejen penurunan. Okey, setengah bersamaan ini dia macam ni. Ada cara dia. Kita mula dari Mg sini. Okey, kita mula dari Mg sini. Kerana kita tahu bahawa siri ni dia ditulis dalam bentuk penurunan, betul tak? Jadi bila dia adalah penoksidaan, kita kena terbalikkan. Jadi kita mula dari Mg sini. Seperti ini. Kita start dari sini. Dan kita jalan ke sini. Okey, tak apa. Nanti saya akan ada gambar penerangan yang lebih terperinci lah. Okey, so inilah aplikasi dia. Senang saja. Tengok berdasarkan kepada E0, kalau lebih negatif, dia adalah ejen penurunan. Okey. Baik, kita tengok balik buku teks. Okey, ini adalah buku teks murid-murid. Okey, jadi jadual di bawah adalah siri keupayaan elektrod piawai. Okey, dan dia keupayaan elektrod piawai juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Semua persamaan sel setengah ditulis dalam penurunan. Okey, jadi kita tengok ini adalah siri dia. Sebahagian siri dia negatif di atas, yang lebih negatif di atas, yang lebih positif di bawah. Okey, kalau nota dia tulis kalau semakin atas iaitu lebih negatif, maka dia adalah ejen penurunan dia semakin meningkat. Dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat kalau semakin atas. Okey, jadi sebagai contoh soalan ini, okey, tertutup sekejap. Sorry. Okey, saya baca soalan dulu. Okey. Baik, perbandingan nilai E0 digunakan untuk menentukan sama ada argentum ataupun magnesium merupakan ejen penoksidan atau ejen penurunan. Ini contoh yang sama dalam nota. Saya terangkan
sekali lagi yang lebih terperinci. Okey, jadi di sini saya telah keluarkan cut and paste, keluarkan nilai E0 untuk dua-dua. Okey, jadi Mg negatif, Ag adalah positif. Okey, jadi senang saja seperti saya kata. Ingatlah, negatif, buang elektron. Boleh ingat, negatif, buang elektron, penoksidan. Ejen, penurunan. Lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi dia negatif, maka 4 faktor, 4 penerangan kita boleh jelaskan. Dia lebih negatif. Okey, okey, betul-betul. Saya suka tulis setengah bersamaan dulu. Kalau tindak balas berlaku. Jadi setengah bersamaan dia seperti saya bagi tahu bermula dari sini. Kita start dari sini. Okey, step 1. Jadi kita mula, ini kita mula dari Mg tukar kepada Mg2+. Kemudian pusing balik. Jadi menjadi jawapan macam ni. Boleh, cikgu ulang. Okey, kita mula dari Mg. Macam ni lah Mg menjadi, kita start dari tengah, ingat. Kita susun dulu yang lebih negatif letak di atas. Lepas itu kita start dari sini. Mg menjadi Mg2+. Lepas itu, ini. Sambung ke sini. Ag plus E menjadi Ag. Jadi kita dapat dua setengah bersamaan. Satu untuk penoksidan, satu untuk penurunan. Okey, kemudian kita akan fokus kepada bahan dia, iaitu Mg. Jadi kita terangkanlah. Mg E0 dia lebih negatif. Okey, jadi Mg lebih mudah membebaskan, melepaskan, bolehlah mana-manalah, melepaskan elektron. Jadi dia lebih senang mengalami penoksidaan dan dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Boleh? Saya ulang. Macam apa yang saya buatlah, lebih negatif, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan dan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey? Jadi lebih negatif. Okey, dan sebelah kanan kita boleh juga terangkan. Okey, jadi kita balikkanlah konsep dia. Sama juga kita fokus kepada bahan. Ingatlah. Okey, bahan dia adalah Ag positif. Jadi kita boleh terangkan Ag positif, nilai dia, E0 dia lebih, E0 sekejap. E0 dia lebih positif. Okey, jadi ion Ag positif lebih mudah. Nampak tak? Dia tak nampak. Dia menerima, nampak? Dia menerima elektron. Kalau menerima elektron, mengalami penurunan. Kalau penurunan, dia adalah ejen penoksidan yang lebih kuat. Okey, so nota ringkasan dia macam ni lah. Konsep dia macam ni. Okey, jadi boleh juga tengok, ini dalam buku teks, samalah apa yang cikgu terangkan. Okey, kita fokus lebih negatif, lebih senang kita nak terangkan lah. Okey, lebih negatif, jadi ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami penoksidan. Okey. Okey, seterusnya ada lagi satu. Okey, ini kita ringkasan dia. Jadi ringkasan dia murid-murid boleh baca sendiri. Jadi saya hanya fokus kepada yang sebelah kanan, warna pink itu. Kerana cikgu suka warna pink. Bukanlah. Sebab fokus satu cukuplah. Okey, jadi kalau dia lebih negatif, maka dia seperti saya tunjuk sekali lagi, lebih negatif. Lebih senang melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan dan adalah ejen penurunan. Boleh, turun. Yang lebih kuat. Okey. Okey, jadi di sini ada satu lagi bagaimana kita nak menentukan tindak balas pengesaran berdasarkan nilai berdasarkan E0. Okey, cuprum. Dawai cuprum dimasukkan ke dalam argentum nitrat. Okey, adakah tindak balas antara cuprum dan argentum nitrat berlaku? Okey, adakah ini berlaku? Okey, kita boleh susun dulu cuprum dengan argentum, iaitu Ag dengan Cu, betul. Okey, baik, seperti cikgu kata, susun dulu. Jadi yang lebih negatif di atas, lebih positif di bawah. Okey, jadi ini lebih positif letak bawah. Okey, lepas kita susun, kita tengok
CU di atas, AG di bawah. Jadi CU dia berseorangan. CU. Okay, kita fokus CU sekarang. Cuprum berseorangan ni. Okay, guna warna merah senang kot. Boleh? Lebih senang. Merah. Lebih sharp kot. Okay, tak apa. Kita fokus apa? Okay, jadi pada suatu hari, CU datang seorang. Ke rumah siapa? Dia pergi ke rumah AG yang berkahwin dengan NO3. Bolehkah CU mengesahkan AG? Adakah tindak balas berlaku? Bila kita susun, kita tahu CU dia lebih atas kerana dia lebih negatif. Maka dia lebih atas, lebih handsome daripada AG. Maka tindak balas berlaku. Yeah, betul. Okay. Jadi, kalau berlaku, kita boleh tulis setengah bersamaan dia seperti cikgu pernah. Kita mula dari ni. Jalan. Boleh? Dan sambung sini. Okay, jadi dia macam ni sorry. CU menjadi CU2 plus 2i. Boleh saya ulang sekali lagi. Jadi di sini kita mula dengan CU kemudian jadi CU2 plus. Lepas itu sambung bawah. Okey. Jadi di sini yang bawah itu senang je, salin semula. AG positif campur E menghasilkan AG. Okey. Jadi kalau kita nak terangkan kerana ni tindak balas berlaku, kita terangkan yang inilah. Sekali lagi, ada beberapa konsep kita boleh terangkan, iaitu pertama seperti saya kata, kita terangkan CU E0 dia lebih negatif, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan dan adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Sama. Saya ulang. Jadi atom CU ini lebih E0 dia lebih negatif. Jadi dia lebih mudah melepaskan elektron. Lepas tu dia mengalami penoksidaan dan dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan argentum. Boleh? Berbanding dengan argentum. Okey, kerana dia nak rampas isteri dia bukan? Jadi dia kena bandingkan dengan argentum. Okey, jadi kita boleh tengok buku teks. Ada penerangan dia lah. Murid-murid boleh baca sendiri. Okey, saya baca E0 lebih negatif ataupun kurang positif. Jadi cuprum adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Seperti saya kata tadi, ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, jadi dia lebih mudah membebaskan elektron. Lebih cenderung mengalami penoksidaan. Okey, yang lain murid-murid boleh baca sendiri. Ini semua dalam buku teks. Semua dalam buku teks. Jadi akhir sekali kesimpulannya, cuprum dapat mengesahkan argentum daripada larutan argentum nitratnya kerana cuprum adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan argentum. Okey. Ejen penurunan yang lebih kuat. Highlight. Okey. Sinilah. Okey, dan tindak balas redox dia CU datang berseorangan, dia campur dengan AgNO3, CU kahwin dengan NO3. Akhirnya Ag dilonlikan, lonely. Dan CU2 plus itu sebenarnya ada bracket 2. Okey. Okey. Last kali, kita tengok satu situasi di mana tindak balas tidak berlaku. Okay? Sebagai contoh, pada suatu hari, cuprum, ingatlah, cuprum lagi, orang sama kot di atas. Okay. Jadi kali ini, dia datang ke rumah siapa? Dia datang ke rumah magnesium yang bercinta dengan nitrat. Jadi siapakah yang berlawan di sini? Cuprum dengan magnesium, betul tak? Okey, jadi kita fokus cuprum dengan magnesium. Okey, kita sebenarnya lebih fokus kepada yang individu itulah, cuprum itu. Okey, sekali lagi berdasarkan kepada siri E0, kita susun dulu yang lebih negatif letak di atas dan lebih positif kita letak di bawah. Kali ini tengok.
Mg di atas, Cu di bawah. Jadi tindak balas pengesaran kali ini tidak berlaku. Tak boleh, Cu dia kurang handsome. Dia tak dapat mengesarkan Mg. Boleh? Nampak tak? Jadi sekarang Cu di bawah, Mg di atas. Jadi Cu tak dapat lah. Tadi boleh, tadi Cu ada di atas. Tadi boleh, sekarang ni tak boleh. Jadi Cu ini tidak boleh mengesarkan Mg daripada larutan magnesium nitratnya. Okey, jadi nak terangkan, kita boleh terbalikkan konsep yang kita telah belajar. Okey, iaitu saya faham bahawa murid-murid sudah belajar Mg ini. Ini senang. Kita sudah hafal, kita sudah ingat. Tapi di sini tak ada magnesium atom, tak ada magnesium. Di sini hanya ada ion magnesium saja yang telah berkahwin. Kita hanya fokus, kita cuba terangkan yang cuprum ini, Jadi cuprum ini ada di mana? Di sini. Okey. Jadi nak terangkan macam mana? Senang saja, kita terbalikkan konsep lah. Okey, jadi kita kata cuprum ini, atom cuprum atau cuprum ini, dia lebih positif. Setuju? Setuju, lebih positif. Maka lebih susah melepaskan elektron dan dia tidak mengalami penoksidan ataupun langsung tiada penoksidan penurunan kerana tak ada tindak balas. Maksud je tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nothing happen. Itu sebabnya dia tidak mengalami penoksidan. Dan dia adalah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Boleh? Sekarang kita terbalikkan konsep. Kan tadi kita kata ini magnesium, ejen penurunan yang lebih kuat. Maka kalau cuprum, kita kata dia adalah ejen penurunan yang lebih lemah. Okey, akhirnya cuprum tidak dapat mengesarkan magnesium kerana dia adalah ejen penurunan yang lebih lemah. Okey, baik, tak apa, untuk tindak balas yang tidak berlaku ini, tak apa. Kalau boleh dapat, kita cuba faham. Tak dapat, tak apalah. Jangan sedih sebab bahagian ini dia tak begitu penting. Yang paling penting murid-murid kena tahu yang tindak balas berlaku supaya dapat tulis setengah bersamaan. Okey, kalau tindak balas tidak berlaku sebenarnya dia tiada bersamaan, tiada setengah bersamaan kerana langsung tak ada tindak balas. Okey, jadi murid-murid boleh baca nota iaitu contoh cuprum tidak dapat mengesarkan magnesium daripada larutan magnesium nitrat kerana cuprum adalah ejen penurunan yang lebih lemah. Yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Maka tindak balas pengesaran tidak berlaku. Jadi tak ada setengah bersamaan, tak ada tindak balas redox yang berlaku. Okey, jadi baik, itu sahaja untuk untuk subtopik kali ini. Jadi kesimpulannya, saya nak buat show itu lagi lah. Kalau inot dia lebih negatif, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan dan ejen penurunan yang lebih kuat. Ceng. Okey. Baik, itu saja, very simple konsep. Ataupun lebih negatif adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Macam ni lah. Boleh inot lebih negatif, ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, ingatlah macam ni. Kimia ni tak susah. Dia simple tapi banyak benda-benda macam ni kena ingatlah. Ejen penurunan yang lebih kuat kerana dia lebih negatif. Jadi kita cuba gunakan gesture, kita panggil gunakan petunjukan untuk hafal. Contohnya inot lebih negatif, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan, ejen penurunan. Lebih macam inilah kena guna pergerakan sikit untuk hafal konsep kimia ini. Okey, itu saja untuk video kali ini. Harap kita boleh berjumpa di sekolah nanti. Sekian, terima kasih.